Beras kita beli. Macam kita nak lepak mamak ke, jumpa kawan-kawan ke, suka hati kita lah. Beras kita beli. Macam isteri suruh kita ambil barang, angkat pinggan, angkat baju. Suka hati kita lah nak buat tak nak buat. Beras kita beli. Bang, Ya? tolong bancuh susu anak. Kejap, kita ada tetamu ni. Sekarang. Okey, baik. Saya nak pergi bancuh susu anak jap. Hai tuan, tadi cakap tak payah sangat dengan cakap isteri. Beras kita beli. Memang beras kita beli, tapi isteri yang masak. Beras organik keluaran Olive House. Penambat hati suami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa begitu saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini saya ingin berkongsi pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Selama lebih kurang 25 tahun saya sebagai doktor perubatan am mengenai satu topik yang agak sensitif yang mana tidak dibicarakan secara umum ataupun secara terbuka, iaitu berkaitan dengan masalah kelakian. Jadi tajuk kita hari ini dia agak sensitif sikit, tetapi saya rasa ia berlaku pada ramai lelaki, iaitu membicarakan tentang adakah mati pucuk ni petanda kepada sakit jantung. Jadi kongsian kali ini dia ke arah dua perspektif. Pertama sekali, adakah apa dia mati pucuk tu? Jadi kita mengenal sama ada dia betul-betul masalah kelakian, ataupun yang kedua ialah kita melihat bagaimana sebenarnya masalah ini berkaitan dengan sakit jantung, petanda untuk mendapat sakit jantung. Jadi cuba kalau kita lihat apa masalah sebelum tu, cuba bagi ialah yang dah berkahwin dan juga yang bagi lelaki, masalah kelakian ni saya lihat ada beberapa. Pertama sekali apa yang disebut sebagai erectile dysfunction. Erectile dysfunction ni maksud dia ketidakbolehan atau bermasalah untuk mengeraskan alat kelamin lelaki. Itu yang pertama lah. Yang kedua, masalah lelaki ialah pancutan awal, premature ejaculation. Maksud dia tak sampai 1 minit game over ataupun sudah mengeluarkan air mani. Jadi ini pun masalah. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan air mani yang tidak berkualiti atau kurang berkualiti. Ini menyebabkan pasangan tidak hamil. Jadi yang itulah yang ketiga. Dan mungkin yang keempat adalah apabila masalahnya seorang lelaki itu tidak dapat memulakan ataupun tidak bernafsu langsung. Maksud dia tak ada apa-apa perasaan ataupun tak ada rasa ketegangan, sebagai contoh kalau berhadapan dengan isteri dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bincang tentang erectile dysfunction. Adakah dia merupakan petanda bagi pesakit jantung? Apa itu erectile dysfunction? Orang Melayu panggil dia mati pucuk. Maksud dia pucuk tu sepatutnya hidup, sepatutnya mekar, tetapi dia tidak langsung, dah tak boleh nak hidup lagi dah. Kalau tanya saya, mati pucuk ni sebenarnya satu term yang agak orang cakap tu ekstrim. Maksud dia apabila kita sebut tentang ketegangan bagi lelaki ni, dia ada beberapa kategori bagaimana nak menentukan. Yang pertama sekali adalah tahap yang pertama, iaitu dia tidak boleh langsung mengeras.
Ini masalah bagi erectile dysfunction. Sebab tu bila ramai yang datang bertanya saya untuk masalah ni, pertama sekali saya akan lihat, saya akan tanya adakah dia boleh mengeras, berapa lama dia boleh mengeras dan sebagainya. Jadi untuk kategori pertama sekali adalah severe erectile dysfunction, maksudnya dia tak boleh mengeras langsung. Nak buat macam mana pun tak boleh juga. Dah 6 bulan, dah setahun, semakin lama dia tak mengeras, semakin sukar untuk rawatan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh mengeras sikit, tetapi dia tidak boleh masuk ke dalam alat kelamin pasangan. Isteri kita lah, maksudnya begitu. Dia boleh keras sikit tapi tak boleh masuk. Itu yang tahap yang kedua. Tahap yang ketiga ialah apabila mengeras, boleh masuk tetapi tak tahan lama. Maksudnya lepas minit, 2 minit, dia kembali kendur dan akhirnya orang cakap tu anti-climax. Maksudnya dia tengahan tu dia dah tak boleh langsung. Yang keempat, ni yang bagus, yang biasa, terutama bagi orang yang ialah masa orang muda kan, maksud dia keras, dia bertahan lama dan sampai ke akhir. Maksud dia kalau lelaki mungkin sampai pancutan air mani. Jadi ada ketiga tu. So kita tanya, apa masalah? Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Makin dia makin dia rendah tu, maksud dia makin dia keadaan yang lebih teruk. Itu yang pertama kita sebut. Apa dia yang dikata sebagai erectile dysfunction. Dia ada dua masalah dia. Sama ada dia tidak boleh memulakan langsung. Tak boleh mula langsung. Yang ini selalunya disebabkan oleh masalah hormon. Ataupun mungkin dia boleh tetapi dia tak boleh bertahan lama. Yang ini selalu disebabkan oleh masalah vaskular ataupun neurogenik. Jadi kalau tanya saya, masalah ini sebenarnya ada 3 punca atau 3 atau 4 punca yang kita bagikan pada kumpulan. Pertama sekali adalah masalah yang kita sebut sebagai psikologi. Yang ini biasa orang muda. Psikologi, dia tak boleh. Psikologi. Yang kedua, masalah yang kita sebut sebagai organik. Organik apa? Organik maksudnya masalah yang betul-betul serius. Masalah yang betul-betul memang dia ada masalah. Tadi kita panggil psikologi. Satu lagi adalah kita panggil dia organik. Organik ni ada beberapa punca dia. Pertama sekali sama ada vaskular. Maksud dia punya saluran darah tu tidak mampu mengembang. Bila saluran darah dalam kita panggil satu tisu tu kita panggil cavernous spongiasis tu, dia tak boleh mengembang tu saluran darah tu, jadi alat kelamin tu tidak boleh mengeras. Vaskular yang pertama. Yang kedua disebabkan oleh masalah neurologi saraf. Masalah saraf ni selalunya disebabkan oleh kecederaan pinggang terutamanya, ataupun mempunyai masalah saraf tunjang. Contoh orang yang dah mengalami kecederaan patah tulang belakang, ataupun mungkin dia mengalami kita panggil dia disc prolapse, yang mana dia mungkin boleh mengganggu saraf di situ sehingga dia tidak boleh mengganggu dia punya kita panggil sensation ataupun rasa dekat situ, kawasan tu. Dan yang ketiga adalah hormon. Hormon ni selalunya disebabkan oleh kita punya hormon testosteron yang semakin menurun apabila kita berumur. Umur meningkat, testosteron menurun, jadi rasa tu kurang. Sebab tu masalah ED ni sebenarnya ada 2. Sama ada dia tak ada nafsu langsung ataupun disebabkan oleh tidak boleh mengeras. Kalau langsung tak ada nafsu, yang ini kemungkinan besar disebabkan oleh hormon. Tetapi ada juga masalah tak boleh mengeras ni disebabkan oleh hormon. Sebab tu bila datang pada saya tanya, perkara yang penting yang saya akan buat ialah buat pemeriksaan hormon testosteron terutamanya dan juga beberapa hormon lain bagi menentukan sama ada dia berpunca daripada hormon, saraf ataupun salur darah. Dan yang terakhir mungkin disebabkan oleh pengambilan beberapa jenis ubat ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan. Contohnya orang diabetes. Orang diabetes ni dah tahulah, kita tahu mengambil masalah saraf. Orang yang ada darah tinggi, masalah orang darah tinggi dia akan mengambil sebagai contoh ubat atenolol, propranolol yang mana dia mengganggu pengembangan salur darah di situ menyebabkan tidak boleh mengeras. Jadi bila datang kepada saya seperti contohnya, ramai yang email saya. Untuk pengetahuan ni, ramai yang email, ramai yang berusia muda lagi. Yang sebab tu bila kita cakap sebagai orang muda ni, orang yang berusia bawah 40 tahun.
datang kepada saya, email saya, WhatsApp saya, perkara yang pertama yang saya akan tanya ialah pertama dia punya staging. Saya sebut tadi 1, 2, 3, 4. Jadi saya nak tahu berapa severe dia, berapa keterukan dia pertama. Yang kedua saya nak tahu berapa lama dia. Selalunya 6 bulan tu chances untuk baik tu mungkin ada, tetapi selepas 6 bulan ke setahun yang agak susah, agak sukar sikit. Lepas setahun selalunya dia agak menipis. Dia sebab tu dia tak rawatan untuk erectile dysfunction ni atau mati pucuk ni, dia bukan makan 1 biji 2 biji ubat atau apa terus baik, tak. Dia mungkin mengambil masa yang berbulan-bulan. Terutama orang yang dah tak ada, yang ada masalah ni dah setahun lebih. Mustahil ambil 1-2 ubat dia akan terus baik. Dia juga ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkannya. Okay. Jadi kebanyakan kita ni ataupun lelaki ni mengalami masalah ni disebabkan oleh 2 tu kategori. Pertama sekali psikologi, yang kedua organik. Organik tu tadi saya sebut tadi, sama ada disebabkan oleh salur darah, disebabkan oleh saraf, disebabkan oleh hormon, ataupun mungkin dia mengambil beberapa jenis ubat disebabkan oleh penyakit-penyakit yang tertentu. Jadi yang ini memang real ada penyakit. Tetapi ada satu lagi ialah psikologi. Maksud dia disebabkan mungkin dia rasa rendah diri, dia rasa dia tak hebat, dia rasa macam bila berhadapan dengan isteri, dia rasa isteri dia lebih terlalu cantik sangat untuk dia dan sebagainya, menyebabkan dia tak boleh nak perform. Itu psikologi. Jadi macam mana nak membezakan? Pertama sekali, selalunya psikologi ni disebabkan berlaku sesekali. Sesekali okey, sesekali tak okey. Sesekali okey, sesekali tak okey. Mungkin rasa penat, mungkin rasa rasa macam stres, banyak kerja. Jadi benda tu memang mengganggu, jadi mengganggu. Kalau yang organik selalunya dia berlaku secara perlahan-lahan dan selalunya permanent. Semakin lama makin tak okey, makin lama makin tak okey. Daripada 4 kepada 3, 3 kepada 2, 2 kepada 1. Secara perlahan-lahan begitu. Dan akhirnya tak bangun langsung. Bila tak bangun langsung barulah kita panggil dia mati pucuk. Itu yang masalah. Itu yang biasa berlaku. Yang kedua, cara nak membezakan dia, kadang-kadang psikologi ni mengikut keadaan, mengikut tempat. Sebagai contoh, mungkin berada di rumah mertua contoh kan, orang ramai, pada masa tu pula tu musim hari raya, ramai yang datang. Jadi sebagai contoh memang tak boleh disebabkan oleh suasana begitu. Tetapi bagi orang yang organik ni, dia memang kat mana-mana pun, kat rumah senyap sunyi, tak ada orang dan sebagainya pun, langsung dia tak boleh mengeraskan alat kelamin. Itu 2 dia nak tahu. Dan selalunya yang psikologi ni adalah orang muda yang bawah umur 40, yang organik ni sebenarnya adalah yang berusia lebih tua, umur 40 tahun ke atas. Sebab tu bila umur 40 tahun tu dia ada sikit mengalami masalah tetapi tidak semestinya. Okey, kecuali kalau dia sudah mengalami masalah penyakit-penyakit dan mengambil beberapa ubat untuk mengawal penyakit. Jadi itu membezakan antara psikologi dan juga yang organik. Jadi masalahnya utama, masalah yang kita nak beritahu ni, walaupun psikologi ni di kalangan orang muda, tetapi ada juga masalah organik ni di kalangan orang-orang muda. Dianggarkan lebih kurang 20% orang muda yang berusia 40 tahun ke bawah mempunyai masalah erectile dysfunction atau lebih mudah kita nak sebut mati pucuk ni disebabkan masalah organik, masalah yang real. Memang progresif, semakin lama semakin tak okey. Dan kita bimbang nanti bila berumur lebih kurang 45 tahun, 50 tahun, langsung dia bermasalah besar. Jadi kita tengok sikit rakan-rakan kita yang mungkin ada di sini. Siapa yang dekat sini Okay, terima kasih yang bersama saya. Minta maaf jika saya tidak membaca nama tuan-tuan dan puan-puan. Deb Sutri, Waalaikumsalam. Puan Raja, ini Putrajaya Cyberjaya ni, nak cari produk Olive House boleh berjumpa dengan dia. Puan Raja, Waalaikumsalam. Puan Azilah, Waalaikumsalam. Laura Haikal, Waalaikumsalam. Salfiah Ali, Waalaikumsalam.
Siapa lagi? Mariani Mak Said. Waalaikumsalam. Jadi mungkin bagi para isteri mungkin dapat membantu para suami untuk mendapatkan rawatan ataupun boleh mendapat pencerahan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ramai juga para isteri yang email saya, yang WhatsApp saya, dia mencurigai suami sebabkan suami kelihatannya tidak berminat. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, suami ini mengalami masalah sebenarnya. Jadi kena faham. Dia tak ada perempuan lain dan sebagainya, tapi dia ada masalah. Masalah hormon yang menyebabkan dia tak berminat ataupun masalah yang organik yang selalunya menyebabkan dia mengalami masalah ketegangan tu dan akhirnya dia dah tak berminat. Jadi bila kita faham keadaan dia, barulah kita tahu ni untuk keharmonian rumah tangga ya. Kita jumpa lagi Tuan Rosli Jalal. Waalaikumsalam. Sarimah Ramli. Alhamdulillah orang Pontian. Aimanja Zaidah. Waalaikumsalam. Jadi kita nak pergi ke arah pula. Bagaimana masalah mati pucuk ni berkaitan dengan masalah jantung. Siapakah orang-orang yang berisiko? Terutama kita nak sebut ni orang muda ni. Orang muda, orang yang berusia sudah tentulah kebolehan, keupayaan dia semakin menurun. Tetapi bagi orang muda ni kita sebut lebih kurang 20% di kalangan orang muda iaitu yang berumur 40 tahun ke atas sudah mengalami masalah erectile dysfunction ini disebabkan oleh masalah yang organik, masalah yang real. Sama ada masalah saluran pendarahan, saraf, hormon ataupun dia dah start lah mula makan buat ubatan yang mengawal penyakit dia. Jadi kita nak tengok siapakah orang ni ya, yang mana kita bimbang. Pertama sekali bukan masalah erectile dysfunction saja, tetapi masalah katakan umur dia berusia 28 tahun, 25 tahun dah ada masalah ni. Selepas mungkin umur 20 tahun, 20 tahun lagi umur 45 tahun mungkin dah dapat heart attack. Sebab tu masalah erectile dysfunction ni saya mendapati dia adalah suatu masalah yang semakin lama semakin muda saya dapat. Ada orang yang usia 25 tahun, ada yang berusia 28 tahun. Di antara sebabnya disebabkan oleh psikologi ni ialah pertama sekali ialah perbuatan onani semasa remaja. Perbuatan onani semasa remaja ni memang merupakan satu faktor yang menyebabkan apabila 10 tahun dia punya kebolehan untuk mengeraskan alat kelamin tu bermasalah. Itu sebab tu saya menyerulah kepada orang muda jangan melakukannya. Sebab apa? Sebab lepas 10 tahun, 15 tahun walaupun tuan-tuan sihat, tidak ada masalah, tapi dibimbangi dia akan menyebabkan masalah erectile dysfunction. Sebab apa? Sebab onani ni masalahnya ialah kita semuanya berlaku dalam minda. Kita membayangkan melihat, kita tak ada orang cakap tu in person, tak ada berhadapan. Jadi bila membayangkan tu, itu yang menjadi masalah apabila apa yang dibayangkan di otak, di minda tidak sama dengan apa yang berada di hadapan dan isteri kita contoh kan. Jadi yang itu yang akhirnya menyebabkan dia tak boleh nak perform. Sebab tu jaga. Umur 25 dah ada masalah, masuk dia dah start mungkin umur 12 tahun. Ini satu masalah lagi. Umur 12 tahun dah start, lepas 10 tahun, 22, 25 dah ada masalah. Jadi bagi mereka yang ada masalah ni, bukan macam mana nak ubat, dia ada dua ubat cara dia. Pertama sekali yang kita panggil dia temporary. Temporary maksud ada apa? Sementara. Yang itu yang selalunya doktor akan bagi Viagra contohlah. Dan juga yang satu keluarga dengan dia. Ini sebenarnya adalah untuk sementara. Dia tidak merawat. Maksud dia bila nak dalam masa setengah jam, 1 jam, kita boleh gunakan benda tu. Tetapi lepas tu dia dah tak boleh, dah tak fungsi lagi. Tetapi masalahnya ialah apabila kita sentiasa mengambilnya, ubat-ubat sintetik ni dia ada satu keadaan kita panggil dia resistant. Apa maksud resistant? Ialah apabila kita ambil benda tu, kita gunakan benda tu, di akhirnya kita dah tak boleh lagi mendapat
kesan yang sepatutnya. Contoh hari ni ambil 1 biji Viagra, katakan dos yang paling rendah 50 mg. Dapatlah. Tapi tahun depan mungkin dah tak cukup lagi. Dia dah tak berapa nak gas seperti mana yang biasa. Kita kena ambil lagi mungkin double dose 100 mg baru mendapat kekerasan. Dan akhirnya dah tak berfungsi. Kena cari pula ubat-ubat yang jenis lain. Yang satu keluarga dengan Viagra ni untuk dapatkan benda tu. Dan akhirnya seperti mana yang biasa saya jumpa, ramai yang mengadu dah try ubat macam-macam dah. Sildenafil, Tadalafil dan pelbagai lagi langsung dah tak boleh. Ini disebabkan oleh masalah resisten. Dia dah ada resisten dekat situ. Sebab tu saya selalu memberi nasihat bagi mereka yang membeli ubat-ubat kuat ni, berhati-hati sebab setengah ubat tu walaupun dikatakan herba, sebenarnya dicampur dengan ubat-ubat atau bahan-bahan yang terlarang, sildenafil, Tadalafil dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menentukan atau bagaimana kita membezakan sama ada ubat-ubatan tu betul-betul herba ataupun ubat-ubatan tu dah dicampur dengan bahan-bahan yang terlarang. Okey. Antaranya ialah apabila kita makan tu setengah jam tu, memang muka kita akan jadi merah, telinga kita akan menjadi panas, jantung kita akan menjadi berdebar-debar, dan kita akan mungkin setengah waktu akan merasa haus, di samping alat kelamin kita mungkin mula mengeras. Itu tanda pertama. Kalau ada rasa macam itu kemungkinan ubat yang kita makan tu, yang dikatakan herba dan sebagainya, mempunyai bahan-bahan yang terlarang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya sifat bersementara saja. Maksud dia lepas tu dia dah tak boleh lagi dah. Kalau nak, kena ambil balik ubat so-called herba tu. Jadi sebenarnya bukan ubat herba tetapi dicampur dengan ubat-ubat yang terlarang untuk mendapatkan kesan yang kuat, kesan yang nampak, kesan yang segera. Tetapi akhirnya saya bimbang, ialah macam saya cakap tadi. Akhirnya kita ingat ini ubat herba, kita ambil setiap hari dan akhirnya menyebabkan dia dah tak berfungsi lagi. Dia dah tak boleh berfungsi, yang ini kita sebut sebagai mati pucuk. Bahaya. Bahaya dari segi pertama sekali ialah masalahnya erectile dysfunction itu sendiri, dia dah tak berfungsi. Yang kedua disebabkan oleh kemungkinan apabila kita mengambil banyak bahan ini, dia boleh merosakkan ginjal, jantung dan juga hati. Jadi sebab tu berhati-hati. Kita tengok rakan-rakan kita yang mungkin bertanya. Muhammad Faiz, Halim, terima kasih kerana berkongsi. Muhammad Faiz, dia kata salam doktor, kalau selalu berpeluh di tapak tangan adakah tanda sakit jantung? Tidak juga. Yang itu kita panggil hyperhidrosis. Hyperhidrosis menyebabkan tapak tangan, muka, setengah itu kita panggil hyperhidrosis. Dia bukan masalah jantung. Masalah jantung ni dia saya nak beritahu kenapa dia berkaitan dengan masalah mati pucuk ni, sebab dalam alat kelamin kita ada saluran darah di situ. Saluran darah itu sebenarnya lebih besar daripada saluran darah pada jantung, coronary artery itu. Kalau lumen kita ataupun dia punya diameter coronary artery dengan lumen alat kemaluan kita tu, alat kemaluan kita lebih besar sebenarnya berbanding dengan coronary artery. Jadi kalau katakan masalah erectile dysfunction tadi tu disebabkan oleh vaskular, salur darah tadi, mungkin dia tersumbat dan sebagainya, itu bermaksud salur darah yang kecil lagi bermasalah, iaitu coronary artery. Sebab tu kita punya banyak kajian-kajian yang diterbitkan menunjukkan orang yang mengalami masalah ED ni selalunya mengalami masalah sakit jantung selepas 5-10 tahun. Selalunya juga dia ada dah, bila kita tengok dia punya profil tu, dia dah ada diabetes, mungkin ada hypertension, mungkin ada high cholesterol. Sebab tu kita kena berhati-hati. Itu tanda awal. Maksud dia, dia ni berisiko. Orang yang mengalami masalah tu, dia berisiko untuk dapatkan masalah penyakit serangan sakit jantung. Kita tengok lagi. Siapa yang mungkin bertanya. Sebab tu kita kena faham. Dia bukan masalah ED saja, tetapi masalah yang lebih hebat iaitu masalah jantung. Okey, alhamdulillah ramai juga yang bertanya rupanya isu-isu yang agak sensitif ni. Alhamdulillah, maksud dia kita dah lebih terbuka lah untuk memahami masalah penyakit. Untuk kita mungkin boleh berkongsi. Sebab kadang-kadang bila kita berkongsi dengan kawan-kawan kita ni, kadang-kadang kita memberi maklumat yang tak betul, maklumat-maklumat yang terpesong, maklumat-maklumat yang
yang menyebabkan kawan kita mungkin dapat maklumat tu dia menjadi lebih keadaan dia lebih teruk dan sebagainya. Jadi kita inilah kita terima kasihlah kepada tuan-tuan yang bertanya dan juga bersama saya supaya mendapat maklumat yang betul dan kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita. Ahmad Firdaus bertanya, salam doktor. Waalaikumsalam. Erectile dysfunction ini bolehkah dirawat dengan mengamalkan cara pemakanan yang sihat dan bersenam? Ini soalan yang bagus. Erectile dysfunction ni selain daripada ubat-ubat sementara. Jadi ubat-ubat sementara yang saya sebut tadi iaitu yang berbentuk macam Viagra tadi hanya untuk sementara. Jangan amalkan selalu. Selalunya orang yang mengalami masalah yang berisiko mendapatkan erectile dysfunction ni adalah orang yang obes. Orang yang obes ni sebab tu dia kena turunkan berat badan dia sikit sebab dia membantu. Sebab obesity ni tuan-tuan, dia menyebabkan kita salur darah ni kita panggil dia endothelial function di situ. Maksud dia salur darah ni dia mengeluarkan nitric oxide yang mana akan mengembangkan salur darah dan sebagainya. Obesity menyebabkan kerosakan pada situ. Ini banyak dibincang di dalam jurnal dan akhirnya saluran darah tidak dapat mengembang. Bila saluran darah tak mengembang, sama ada di arteri korona kita atau saluran darah di tubuh kita menyebabkan dia keras, akhirnya menyebabkan darah tinggi. Kalau korona dalam coronary, dalam arteri koronari menyebabkan sumbatan. Dan di bawah tu menyebabkan dia tak boleh menahan mengeras. Sebab tu memang turunkan berat badan, dia akan membantu. Dia bukan the only factor. Sebab masalah ni kita panggil sebagai multifactorial. Maksud dia pelbagai faktor yang menyebabkan masalah ni. Sebab tu kadang-kadang ada masalah yang kita sebut sebagai dia kombinasi. Psikologi pun ada dan juga masalah yang kita panggil organik. Jadi dia bercampur macam itu. Kadang-kadang dia psikologi, kadang-kadang ada juga dia ada diabetes, hypertension, dia makan ubat lagi dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham punca dia dan dari situ kita mudah dapat merawat. Jadi menurunkan berat badan, memakan makanan yang bernutrisi, cukup tidur, minum air yang banyak, lakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal bagi lelaki ni antaranya selain daripada yang kita sebut kardio ni, antara yang penting adalah mengangkat berat, weightlifting. Weightlifting ni sebenarnya bila kita buat weightlifting, dia bukan masalah otot saja tahu yang akan dapat, tetapi peningkatan hormon testosteron. Peningkatan hormon testosteron tadi yang saya sebut tadi, apabila kita kekurangannya, itu menyebabkan kita tak bernafsu, menyebabkan kita tak mampu untuk meneruskan hubungan seksual antara suami dan isteri. Sebab tu lelaki kena ada sikit otak supaya taharap. Sebab kalau tuan-tuan masih muda lagi, umur 20-an, 30-an, benda ni mungkin tak nampak sangat. Tapi bila nanti dah umur 40-an, kadar testosteron tu akan turun dengan laju. Dari situlah kita dapati mudah penat, perut menjadi boroi, lepas tu dada pula tu ada macam cakap tu payudara kan, dia besar dekat situ, perut jadi boroi, letih, tak bernafsu. Baru muda 40-an, dia macam dah tak kisah, dah tak ada nafsu dan sebagainya. Yang ini menunjukkan tanda-tanda kerendahan atau tahap testosteron yang rendah. Yang ini antara cara untuk meningkatkan dia ialah pergi gym, angkat sikit berat, turunkan berat badan, pelan-pelan testosteron itu akan naik dan dia akan menjadi lebih baik. Ya. Kita tengok pula Syahrul Nizam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adakah ubat kolesterol dan ubat darah tinggi boleh menyebabkan ED berlaku? Ya, betul. Setengah ubat tu terutamanya ubat darah tinggi lah. Ubat darah tinggi menyebabkan masalah atenolol, sebab tu atenolol, propanolol, ubat-ubatan ini memang dia menyebabkan masalah berkaitan dengan salur darah. Memang selalunya ramai yang mula makan ubat-ubatan tu dia akan rasa, doktor saya tak boleh nak bersama dengan isteri. Bila kita tukar dengan ubat lain, keadaannya menjadi lebih baik. Begitu juga masalah kencing manis. Kencing manis ni masalah apabila kita ambil ubatan tu metformin sebagai contoh tu, dia boleh menyebabkan kekurangan vitamin B kompleks, B12. Dia menyebabkan mungkin saraf-saraf di situ mungkin akan bersenam ataupun menjadi kebas. Selain daripada gula yang merosakkan saraf, metformin juga didapati memang menyebabkan penurunan tahap vitamin B12 yang akhirnya menyebabkan salur darah kita, saraf kita akan menjadi kebas. Sebab tu orang diabetes, sebab tu kadang kita bagi dia vitamin B12. Kadang-kadang kita campur lagi dengan vitamin E supaya apa? Supaya saraf dia tidak menjadi kebas. Kalau tak memang payahlah kan. Kita pegang
Kalau masa kita mungkin remaja dulu atau umur 20-an, kita ada orang pegang kita punya peha je kan, kita dah rasa lain macam kan, ada elektrik kat situ. Tetapi bila kita dah mungkin umur 40-an, 50-an, kita ada orang pegang peha kita, terlanggar dan sebagainya, kita pun dah tak rasa apa-apa. Itu kemungkinan disebabkan oleh masalah tu lah, masalah saraf. Tetapi biasalah bila kita dah berumur, kita akan dah kurang rasa sensation tu. Cuma jangan pegang langsung pun tak ada rasa, itu yang bermasalah. Kenapa tak ada suara Oh, Zainal sekarang okey ke? Alhamdulillah. Ada je. Kuatkan volume. Muhammad Faiz, terima kasih doktor. Hajar Khairunisa, Assalamualaikum. Alhamdulillah dapat berjaya walaupun lambat, terima kasih. Kak Syah, jagalah kesihatan. Betul. Kesihatan ni penting. Sebab tu di kalangan orang muda ni kita bimbang apabila dah ada diabetes, ada hypertension, high cholesterol di usia yang muda. Maksud dia kurang daripada 40 ni. Lepas 10 tahun, selain daripada masalah erectile dysfunction, masalah jantung pun dia akan start. Sebab tu kena jaga. Cara dia senang, kita ubah cara hidup kita. Yang selalu saya sebut sebagai 7 langkah afiat. Kita tengok lagi, Kak Atam, terima kasih. Bunga Lavender, doktor, saya berumur 28, tadi saya buat check up, saya ada diabetes 12.2. Ini kita panggil random blood sugar. 12.2 dah tinggi dah. Kolesterol 7.1. Ini total kolesterol lah ni kot. 7.1 tinggi. Tolong doktor, apa yang saya buat memang blur saya. Jadi tak tahu nak makan apa. Ini umur 28 ni. 28 wanita saya rasa. Selalunya dalam buku yang saya baca dulu, masa saya belajar dulu, lebih kurang 30 tahun yang lepas, dalam buku teks, mengatakan bahawa wanita ni memang terlindung daripada hyperkolesterol. Sebab apa? Dia ada hormon estrogen. Jadi tahap kolesterol tu jarang tinggi. Jadi sebab tu wanita ni jarang mendapat serangan sakit jantung. Tetapi kalau kita tengok sekarang trend ni, walaupun wanita muda berusia 30-an dah dapat sakit jantung, dah ada batu kat empedu, petah lagi diabetes, hypertension dan kolesterol. Jadi puan sudah ada dua penyakit, iaitu diabetes dan kolesterol. Kalau puan obes, turunkan berat badan. Itu langkah pertama lah. Obes, turunkan berat badan. Cara nak turunkan berat badan ada dua. Kalau ikut style saya, apa yang saya ajarkan pada pesakit saya, amalkan diet intermittent fasting. Mudah saja. Kita tidur, kita berpuasa, lepas 2 jam kita makan. Yang kedua, bila pengambilan makanan tu, cari makanan-makanan yang mempunyai glycemic index yang rendah. Sekurang-kurangnya sederhana. Dan juga pilih makanan-makanan yang bernutrisi. Yang ini akan merawat tubuh kita. Sebab tu dalam rawatan tubuh ni, dia ada dua konsep. Dia ada dua benda yang kita buat. Iaitu, kita rehatkan dan juga kita merawat. Apa kita panggil rehat dan rawat. Rehat dengan berpuasa, dengan menjarakkan pemakanan kita mungkin 6 jam. Maksud dia satu hari kita ada makan breakfast, lunch dan dinner. Kita tak makan setiap 2 jam. Atau paling bagus sekali kita mungkin berpuasa. Tak boleh mampu berpuasa, kita boleh buat diet intermittent fasting sebab dia boleh minum air. Dan bila kita ambil makanan, kita pilih makanan yang mempunyai glycemic index yang rendah dan juga bernutrisi. Yang ini akan membantu. Kalau tak, kita makan ubat bukan tak boleh, itu semua untuk sementara. Tetapi kolesterol ni akan tetap naik dan kita bimbang bila dah lama dia start mengalami blocking pada saluran darah. Kalau nak lebih faham lagi, puan kena ikutilah perkongsian saya. Nanti baru puan faham, baru dapat semangat. Sebab kadang-kadang bila first time dengar macam pelik, macam tak pernah dengar, macam susah. Tetapi bila dengar lagi dan lagi, insya-Allah dia akan membantu. Sebab ramai pesakit saya memberi testimoni lebih kurang macam gitulah. Kata mula-mula macam pelik, macam susah. Tapi bila dengar lagi, tengok 10 kilo dah turun, 15 kilo dah turun. Tahap kolesterol dah turun, kerja manis dah tak ada, tekanan darah dah semakin bagus. Daripada ambil ubat, dos dia dikurangkan dan akhirnya tak ambil ubat. Jadi saya tak mencadangkan supaya berhenti ubat, tetapi apabila kita mengamalkan cara hidup yang sihat, kemungkinan dos ubat yang kita ambil menjadi lebih rendah dan akhirnya mungkin dah tak perlu makan ubat lagi sebab kita dah menjadi lebih sihat. Itu yang kita mahu. Okay. Misi Zila Comel, okey. Nora Yaakob, seorang kawan pernah bertanya kepada saya tentang hal ini dan kebetulan doktor isukan hal ini. So, saya forwardkan soalan beliau. Boleh. Apa soalan dia? Seorang lelaki mempunyai combination history sakit jantung
diabetes, high blood pressure, under medication. Adakah penyakit-penyakit ini lead to ED? Ya, memang betul. Penyakit-penyakit ini akan akhirnya menyebabkan masalah ni. Sebab tu saya cakap tadi, kalau dia berusia umur lebih kurang 50 tahun, 60 tahun dah ada hypertension, diabetes, sakit jantung dan sebagainya, mungkin kita tak kisah. Sebab mungkin gila keluarga pun dah komplit, dah ada 4 orang anak, semua dah besar-besar kan. Jadi tujuan melakukan hubungan seksual tu, priority dia untuk dapat anak tu dah tak ada. Mungkin untuk kita punya secara naluri seorang lelaki perlukan. Tapi umur 60 tu mungkin dah berkurang. Tetapi yang baru kita bimbang ni, yang berusia bawah 40 ni. Yang itu yang kita bimbang. Pertama sekali, masalahnya kemungkinan belum lagi mendapat zuriat. Pertama. Yang kedua, masalah yang berkaitan ini juga berkaitan dengan masalah jantung. Jadi dia macam kita panggil dia ayam dan telur. Maksud dia, yang mana keluar dulu kan? Selalu hypertension menyebabkan ED, dan ED juga menunjukkan dia ada masalah penyakit kronik. Jadi kalau katakan isteri melihat ada perubahan pada suami, sebagai contoh mungkin dulu memang ada minat, selalu berminat kan, tapi kali ini rasa macam tak mau, kalau kita pegang pun rasa macam rimah dan sebagainya. Itu kemungkinan tuan-tuan bukan masalah dia ada wanita lain, tetapi dia ada masalah penyakit. Penyakit. Okey, jika adakah lelaki begini masih bernafsu? Bagaimana isteri boleh bantu suami? Ya, masalah macam saya sebut tadi, dia ada dua. Kita panggil libido. Libido ni maksud dia nafsu. Yang kedua, kita panggil dia erection. Kalau lelaki dia ada dua. Libido dan erection. Bila ada libido, ada nafsu, barulah pelan-pelan erection ada berlaku. Tapi ada setengah orang, dia tak ada libido langsung. Dia tak ada libido, dia tak ada nafsu langsung. Sebenarnya yang ini pun menyebabkan dia tak boleh nak mengeras. Dia tak boleh buat erection. Ada orang yang ada libido tetapi dia tak mampu untuk mengeras. Yang ini selalu disebabkan mungkin ada masalah-masalah yang beginilah. Jadi kita cari dia punca dia, sama ada dia betul-betul psikologi ataupun disebabkan organik. Organik saya sebut tadi, sama ada vaskular ataupun sebab saraf ataupun sebab hormon ataupun pengambilan beberapa jenis ubat. Jadi kita mungkin ubat-ubatan ni mungkin kita boleh tukar ataupun kita rendahkan dos dia dan sebagainya. Jadi kita kena tengok dia punya punca dan dari situ kita merawat. Bagaimana isteri boleh bantu suami? Saya sebut tadi, kalau dia ada penyakit, pastikan penyakit dia ni terkawal dengan baik. Kalau dia ada kencing manis, contoh, pastikan kencing manis dia terkawal dengan lebih baik. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak terkawal, keadaan menjadi lebih teruk. Menyebabkan dia, kita panggil yang minggu lepas kita bincang tentang diabetik neuropati. Antara salah satunya ialah sensation ataupun rasa. Dia dah tak ada rasa lagi dah. Kan kalau muda-muda dulu, contoh kalau isteri pegang perut suami, dia dah cakap tu ada erection. Tapi orang diabetes, umur baru 30-an, pegang pun dah tak ada apa-apa. Dah tak ada rasa, nafsu dan sebagainya. Yang ini yang bermasalah. Jadi bukan masalah itu saja, tetapi menunjukkan dalam tubuh dia dah mengalami apa yang kita sebut sebagai diabetik neuropati. Apa yang di luar ni, yang terzahir di luar sebenarnya bahagian dalam ni pun dah menunjukkan perubahan yang tak baik. Sebab tu pertama sekali kita bantu suami dengan cara mengawal penyakit dia. Itu yang paling penting. Kalau dia obes, pastikan dia dapat menurunkan berat badan. Jadi dia akan, orang cakap tu, membantulah dia dapat balik. Mungkin boleh menemankan dia pergi ke gym, contohlah kan. Mungkin lelaki ni kadang-kadang bila dia tak ada kawan dan sebagainya, bantu dia, ajak dia pergi gym, weightlifting, ada sikit muscle otot, menyebabkan hormon tu naik dengan orang cakap tu dengan secara semula jadi. Kalau tak, mungkin kena ambil lah beberapa ubat hormon yang pada saya tak boleh terlalu lama, sebab dia akan mengganggu sistem hormon dalam tubuh kita dan akhirnya menyebabkan berbagai-bagai penyakit. Saya sangat bimbang kalau ambil hormon tambahan ni, antara menyebabkan kanser. Kalau lelaki, testosteron selalunya berkaitan dengan kanser prostat. Selalu kalau nak ambil untuk jangka masa yang pendek, jangan berterusan, sebab antaranya adalah prostat akan menjadi besar, prostat boleh menjadi kanser, yang itu yang kita takutkan. Di awal muda lagi. Kalau biasanya prostat kalau ikut buku teks lebih kurang umur 70, 80, tapi sekarang masalah prostat ni sama ada dia besar atau menjadi kanser ni berusia umur 45, 50 awal ni. Yang itu yang kita tak mahu.
Okey, Puan Susrianti, siapa yang nak beli produk Olive House boleh jumpa di sana. Yang ni di mana tu Puan? Tak nyatakan Amy, Olive House, KL Clear. Nur Syuhada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dapat join, terima kasih. Puan Nida Hibab, doktor saya belum dapat okey yang tadi Saya pun kolesterol cukup tinggi, susah nak rendah, tapi saya makan ikan alhamdulillah cepat turun. Ya, kolesterol yang tinggi ni dia sebenarnya kalau kita makan ubat kolesterol bagus, dia akan dapat merendahkan, tetapi dia ada banyak controversial pengambilannya dalam jangka masa yang panjang. Sebab tu kalau saya, dia tak cukup dengan ubat saja. Dengan pengubahan cara hidup, pemilihan makanan, aktiviti fizikal dan sebagainya, sebab dia akan membantu menurunkan bacaan kolesterol ni lebih, orang cakap tu lebih lama lagi. Kalau kita makan ubat, contoh makan ubat saja kita tak jaga pemakanan, itu akhirnya menyebabkan bila kita berhenti makan ubat, dia akan naik semula. Ataupun mungkin kita makan ubat untuk kawal dia tapi masih lagi tinggi. Yang kita tak mahu. Jadi antaranya ialah pertama sekali ialah pengambilan makanan-makanan yang bernutrisi. Kolesterol ni sebenarnya adalah dapat diturunkan apabila kita mengambil minyak yang sihat, unsaturated fatty acid. Dan kita kena tinggalkan, kita panggil dia trans fat. Trans fat apa? Tuan-tuan boleh Google. Antaranya ialah makanan-makanan yang bergoreng menggunakan minyak yang terlalu lama, kemudian bahan-bahan yang margarine, contoh dia menukarkan daripada struktur cecair kepada struktur struktur pepejal. Yang itu yang menyebabkan trans fat, dan akhirnya trans fat ni ada dua akibat dia. Dia akan meningkatkan kolesterol jahat, total kolesterol, dan juga dia merendahkan kolesterol baik. Itu dia punya peranan trans fat ni, dia memang jahat sikit. Dan juga dia menyebabkan keradangan. Sebab tu kadang-kadang orang yang selalu ambil trans fat ni, kadang-kadang kolesterol dia normal, tetapi saluran jantung dah mula menyumbat. Sebabkan oleh trans fat ni juga, dia menyebabkan inflammation atau keradangan yang kadang menyumbatkan salur darah bagi orang yang mempunyai tahap kolesterol yang normal. Sebab ni banyak berlaku. Ramai di antaranya yang tahap kolesterol normal tetapi dah ada heart attack. Kita tengok memang ada sumbatan. Buat angiogram nampak ada sumbatan. Ini antara punca dia. Okey, kita terus. Muhammad Zamri, salam Doktor, Waalaikumsalam. Puan, saya cadangkan puan makan minyak zaitun dia paling bagus sekali. Dia akan, selain daripada itu, dia akan kita buatlah, lakukan dah aktiviti fizikal yang biasa. Kalau tuan-tuan, kalau puan bukannya orang yang atletik, mungkin suri rumah dan sebagainya, banyakkan berjalan. Banyakkan berjalan ni sebenarnya bagus. Pertama, dah naik bukit, dia akan sebenarnya membantu perjalanan darah, membantu kita membakar lemak. Lepas tu kita buat diet intermittent fasting atau berpuasa. Kita ada banyak-banyak jenis puasa kan, Isnin, Khamis, alternate day ataupun puasa Nabi Daud. Yang itu semuanya dia akan membantu kita dapat menurunkan kolesterol. Selain daripada ubat-ubat yang diberikan. Puan Nasriana Mohdin, insyaAllah Doktor, terima kasih. Puan Lavender, Puan Bunga Lavender. Saya pilih untuk tanpa ubat, boleh ke Doktor? 12.2 ni diabetik type apa ya? Yang ini selalunya type 2 lah. Sebab kalau type 1 ni selalunya daripada awal lagi, daripada muda lagi, daripada kanak-kanak lagi. Selalunya type 2 ni disebabkan oleh masalah lifestyle selalunya. Masalah obesity, masalah pengambilan terlalu banyak gula. Sebab tu saya cadangkan supaya kita kurangkan pengambilan gula. Kalau boleh, berhenti tu saya ambil pengambilan gula. Jangan risau, ramai yang bertanya saya, Doktor, kalau tak ambil gula, rasa macam mana? Nanti badan tak bertenaga. Jangan risau tuan-tuan. Bila kita tak ambil gula, lemak-lemak dalam tubuh kita ni akan dibakar sebagai tenaga. Selagi kita ambil gula, lemak-lemak ni tak terbakar. Jadi orang yang ambil gula, memang dia takkan kurus. Jadi berhentikan gula, baru lemak-lemak ini akan terbakar. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai yang cakap, Doktor, kalau saya tak ambil gula nanti kita rasa macam lemah, letih. Betul, sebab gula ni memberikan sumber tenaga yang cepat. Maksudnya bila kita makan, tahap gula akan mencanak. Tetapi jangan risau. Sebab lemak-lemak dalam tubuh kita pun memberikan tenaga, cuma dia lambat, slow saja. Tetapi masih lagi memberikan tenaga. Sebab tu ramai yang mengalami masalah rasa macam letih, lesu kalau tak minum air manis dan sebagainya. Yang ini kita sebut sebagai sugar craving. Sugar craving ni memang itu. Bila rasa letih, lemah, minum air teh tarik sebagai contoh, terus gula naik, rasa macam
macam rasa segar dan sebagainya. Lain juga berbanding dengan caffeine addiction. Yang ini kita panggil sugar craving. Maksud dia nak gula. Kalau dia tak gula, rasa lemah, letih dan sebagainya. Saya cadangkan orang macam ini banyakkan minum air kosong. Bila rasa letih, lemah, minum air kosong pelan-pelan. Sebab sugar craving ni sebenarnya adalah satu situasi yang kita latih. Sebab biasa kita ambil makanan yang manis, jadi kita rasa ketagihan gula. Kalau kita ajar balik tubuh kita supaya tak mengambil manis-manisan, terutama yang berkalori ni, perlahan-lahan tubuh kita akan adopt atau akan mengubah suai, mengadaptasikan situasi itu bahawa kita tak perlu lagi makan benda-benda manis untuk mendapatkan tenaga. Lain kalau tuan-tuan, perempuan sebagai contoh nak buat maraton, bekerja sawah padi, bekerja banyak gunakan tenaga, yang itu memang karbohidrat kena ambil banyak. Saya cadangkan kompleks karbohidrat yang itu akan memberikan tenaga yang instant, yang cepat. Tetapi kalau kerja ofis dan sebagainya tak banyak buat tenaga, kurangkan pengambilan gula atau karbohidrat, refined karbohidrat, tukar dia kepada kompleks karbohidrat, buah-buah, sayur-sayur, kacang, semua ni memberikan tenaga juga. Jangan risau, dia akan membakar lemak kita untuk dapatkan tenaga. Saya harap perempuan faham. Kalau tak faham boleh bertanya lagi. Okey, saya tengok lagi. Aslina, okey, Aslina Muhammad Din. Alhamdulillah puan faham itu memang tak berminat tu masalahnya begitulah. Jadi puan boleh bercerita secara langsung sebenarnya. Sebab ini dia akan menggegarkan ego seorang lelaki. Bila ego seorang lelaki ni, sebab tu kan lelaki dia tak mahu kan berbincang sebab dia ada keegoan di situ. Tapi gunakanlah cara kelembutan sebagai wanita tu untuk bincang bagaimana supaya masalah-masalah akan terurai. Haji Ramli, Assalamualaikum doktor. Soalan saya, berapa lamakah untuk jarak makan masa untuk melakukan hubungan suami isteri? Ini sebenarnya tak ada jarak tuan. Boleh bila-bila saja. Masa muda mungkin masa tu kita punya tenaga banyak, kita punya hormon pun banyak, tahap kita punya erection tu begitu cepat, tak ada masalah. Cuma sama ada hubungan kita dengan isteri tu akan menghasilkan zuriat. Yang itu yang diperbincangkan. Berapa lama yang perlu kita jarak dan sebagainya. Kalau kita berhasrat untuk dapat zuriat, sebab tu kita kena cari, kita panggil hari-hari subur bagi wanita. Bukan wanita saja, tetapi lelaki pun kena abstain. Maksud dia kena jarakkan selama 3 hari. Jadi cari waktu untuk subur untuk wanita, dan lelaki pada masa tu pula tu kena orang cakap tu menjarakkanlah 3 hari. Selalunya kualiti sperma lebih baik, mudah untuk menghamilkan isteri. Begitu. Tetapi kalau kita bersama dengan isteri untuk suka-suka untuk kemesraan, untuk dan sebagainya, itu bila-bila masa saja. Kalau rasa 1 hari 5 kali macam nak buat sembahyang, ada orang buat macam itu, muda-muda kan tak ada masalah, 1 hari 2 kali dan sebagainya. Itu bergantung kepada orang atas persetujuan suami dan isteri. Jadi tak ada orang cakap tu panduan yang tepat, kecuali apabila kita berhasrat untuk mendapatkan zuriat. Yang kedua, sarana doktor, berapa kerap kita boleh pergi berurut batin dalam masa sebulan? Ini berurut batin ni saya macam mana nak cakap berurut batin ni, kalau orang ada masalah lah, masalah saraf dan sebagainya, kita boleh bantu mengurut. Tetapi masalah kadang-kadang bila kita mengurut alat kelamin ni, dia dah macam onani pula. Jadi macam saya cakap tadi, bila kita buat benda tu, dia kadang-kadang menyebabkan kita akan berasa resistant. Sebab masalah onani saya cakap tadi, dia adalah mainan minda, kan? Kita membayangkan sesuatu yang indah, kan? Ratu dunia sebagai contohlah, kan? Tapi bila kita berjumpa dengan isteri, tak seperti macam itu. Jadi dia bila kita berkahwin, dia akan menyebabkan kita tak dapat nak membayangkan benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalunya ada kerosakan saraf di situ. Semakin kita buat benda tu, urutan ke buat onani tu, makin lama makin dah tak ada sensation dekat situ. Tak ada sensation, akhirnya
kita perlu lebih kuat lagi. Maksud dia setengah orang tu lah kadang-kadang sampai terpaksa melakukan secara brutal ataupun lebih kuat untuk mendapatkan cessation tu. Dan akhirnya dah tak boleh buat apa. Sebab tu urut batin dia okey, tapi kena cari orang yang pandai, betul-betul niat untuk berubah dan sebagainya. Bukannya untuk suka-suka, sebab kalau tak dia akan menjadi lebih teruk. Puan Nur Syuhada, ambil darah, cek keradangan 0.4. Yang ni apa Puan? ESR ke apa? Atau CAD? Yang mana ni? Keradangan yang mana ni? Parameter 0.4. Syazwan Syafiq, Assalamualaikum doktor. Blood test apa yang pernah doktor share dulu untuk keradangan? Dia ESR dan CRP. Itu paling basic sekali lah. Dua-dua tu, ESR, CRP untuk tengok keradangan dalam tubuh. Zanaria Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Perjuangan Tegar, bolehkah masalah ini melahirkan zuriat? Secara logiknya, untuk dapat zuriat ni dia ada dua. Apabila suami boleh memasukkan alat kelamin dia ke dalam isteri, kemudian dia memanculkan air mani yang berkualiti. Dua tu. Kalau katakan tak boleh nak masukkan, jadi apa nak buat? Terpaksalah buat kita panggil IUI, IVF dan sebagainya. Sebab apa? Yang itu kita panggil dia permanian berhadas. Maksud dia kita keluarkan sendiri air mani dan ambil letakkan kepada isteri. Sebab kita tak boleh nak masukkan. Tapi masalahnya kalau tak boleh masukkan ataupun kualiti sperma tu rendah. Ataupun boleh masukkan tetapi kualiti sperma dia rendah. Jadi nak tanya tadi, adakah ED ni boleh menghasilkan zuriat? Boleh, tetapi bukan dengan cara normal. Mungkin kena buat cara yang kita sebut tadi lah, assisted, dengan bantuan. Sama ada IUI ke mungkin ataupun mungkin IVF. Yang itu dia tidak melalui proses yang biasa. Jadi boleh jika sperma mempunyai sperma yang berkualiti. Syarudin Den B, salam doktor. Bagi pesakit masalah jantung yang mempunyai kencing manis, adakah memang selalu mempunyai simptom cucut-cucut di sekitar dada dan pening doktor? Syarudin, minggu lepas kita ada bincangkan tentang diabetik nefropati, yang inilah antara tanda-tanda neuropati, diabetik neuropati, yang inilah yang sebenarnya tanda-tanda orang yang mengalaminya. Komplikasi kepada penyakit diabetes mungkin selepas 5 hingga 10 tahun, gula tak terkawal, dia akan rasa kebas, rasa mencucuk-cucuk. Itu untuk yang kita panggil dia sistem kita panggil somatik ataupun sistem yang perasa, diri perasa. Tetapi dalam autonomik sistem yang mengawal pergerakan yang tidak terkawal, contoh jantung, pergerakan mata, pergerakan usus, itu bergerak dengan sendirinya. Yang itu juga akan terjejas. Itu akan menyebabkan mungkin degupan jantung kita tidak sekata. Sepatutnya dup 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 dup, dia jadi dup 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 dup. Itu macam itu, tak sekata. Ataupun mungkin kita dah start, perut kita akan rasa macam selalu macam sekejap kan, macam cerit-berit, kadang-kadang sembelit, ataupun mungkin diri perimbangan kita akan menyebabkan kita rasa pening, bangun sekejap kita dah rasa pening, vertigo. Lepas tu kita rasa macam kadang macam nak muntah dan sebagainya. Yang itu dah menunjukkan bahawa kita sudah mengalami diabetik neuropati. Termasuklah rasa sakit dada dan sebagainya. Cuma rasa sakit dada ni dia agak berfokus kepada jantung, sebab tu kita cadangkan buat pemeriksaan jantung, sebab bukan masalah neuropati saja, tapi juga disebabkan oleh masalah sumbatan pada saluran darah, menyebabkan jantung dah tak bagus. Ada masalah jantung. Jadi buat pemeriksaan jantung dulu. Kalau tak, memang kena rawatlah neuropati ni. Neuropati ni rawatan dia pertama sekali gula kena normal. Yang pertama, yang kedua mungkin pengambilan makanan-makanan berhasat, minyak zaitun, contoh vitamin E ke, minyak ikan ke, dan juga jus delima yang ada banyak mineral, dia membantu. Dia bukan rawatan utama, sebab neuropati ni memang tak ada orang cakap tu ubat khas.
dan juga dia mengambil masa. Maksud dia kalau makan seminggu pun kadang tak cukup lagi. Dia kena ambil selalu terus je. Yang itu dia akan perlahan-lahan akan membantu merawat balik saraf dia. Muhammad Zamri Adam, roti putih kandungan gulanya tinggi juga ke doktor? Roti putih ni masalahnya dia dah refined karbo. Kalau tuan-tuan, puan-puan Google, dia ada dua jenis karbohidrat. Satu kita panggil dia kompleks karbo, satu yang kita panggil dia refined. Refined ni maksud apa? Kita dah banyak proses dalam tu. Jadi dalam tu kita buatlah roti, kita nasi pun dah jadi beras putih dan sebagainya. Dalam tu dah tak ada apa-apa, tak ada lagi mineral, vitamin dan sebagainya, fiber pun tak ada, hanya karbohidrat semata-mata. Ini yang menyebabkan penyerapan gula yang tinggi. Yang ini yang kita sebut sebagai glycemic index. Jadi gula minta maaf, roti putih berbandingkan roti apa lagi? Roti whole meal, dia punya kandungan dia punya gula tu sama je, kena faham tu. Kandungan gula sama, cuma satu ada fiber, satu kurang fiber. Yang ada fiber mungkin penyerapan gula secara beransur-ansur, itu yang menyebabkan glycemic index dia lebih sederhana. Dia tak rendah, dia tapi sederhana berbandingkan dengan roti putih mempunyai nilai karbohidrat yang sama tetapi glycemic index dia tinggi sebab penyerapan, sebab dia tak ada fiber. Jadi kena faham. Jangan setakat orang kerja manis ambil apa orang cakap tu roti whole meal kan sebab kata dia ini tak ada gula. Bukan, memang akan naik gula. Kalau tak percaya cuba. Bila berpuasa nanti bulan Ramadan, bila nak masuk waktu berbuka, selalunya gula tu cantik je 5.2, 5.4. Bila je azan, cuba ambil satu keping roti saja. Tak kira lah kulit putih ke roti whole meal, makan dengan roti air kosong. Lepas tu cek gula. Tuan-tuan akan dapati bahawa gula tu akan mencanak tinggi, 11, 12. Sebabkan oleh masalah refined karbo ni. Sebab tu kena banyakkan fiber bila kita nak ambil benda-benda ni dapat mengurangkan dia. Saya harap faham. Sebab tu bila kita nak tengok tu bukan sekat nilai karbo tetapi nilai glycemic index. Sebab tu ada satu istilah yang mungkin kita akan bincang lain kali iaitu kita panggil dia glycemic load. Itu berbanding dengan glycemic index. Lepas tu ada lagi yang kita panggil insulin load ataupun insulin index. So ada tiga tu. Satu adalah glycemic index, satu kita panggil glycemic load dan satu lagi kita panggil insulin load. Jadi bila kita makan tu kita tahu mana makanan yang menyebabkan gula kita naik dengan cepat, mana makanan yang menyebabkan gula kita naik secara perlahan. Yang ini akan membantu kita untuk menjadi lebih sihat, terutama orang kecil diabetes. Okey, seterusnya. Hairin Hadi, doktor, kenapa kadang-kadang cocok dada kiri dan kanan? Buat ECG tak ada masalah jantung pun kadang-kadang pedih hulu hati. Ya. Dada ni pertama sekali yang kita bimbang ialah masalah jantung. Sebab tu bila ada masalah sakit dada, mencocok-cocok ke, sakit ke atau berdebar-debar dan sebagainya, kita harap dapat membuat pemeriksaan ECG. ECG masalahnya ialah apabila kita buat resting ECG, kita baring, kita letak wire kat situ, kadang-kadang dia tidak menunjukkan apa-apa. Sebab jantung kita dia tidak ada pressure. Dia relax je, sebab tu dia normal je. Tapi bila dia pressure, dia akan menunjukkan bahawa tak cukup oksigen, tak cukup nutrition dan menyebabkan akan menunjukkan dia punya, kita panggil dia perubahan ECG tu. Sebab tu yang terbaik kalau masih lagi sakit, tak selesa, buat stress test. Apa dia stress test? Dia ada wire dekat dada kita, macam mana kita buat resting ECG, cuma kita berlari atas treadmill. Kita akan nampaklah perubahan tu sebab jantung kita dah mula pressure. Dia akan menunjukkan perubahan jika kita ada masalah jantung. Atau mungkin kalau kita dah confirm, kemungkinan kita boleh buat echo, kardio, menunjukkan berapa banyak kita punya darah ni dapat dipump keluar, jantung kita dapat berfungsi dengan lebih baik. Jadi resting ECG kadang-kadang tak menunjukkan apa-apa, pengalaman saya lah. Sebab tu kita cadangkan buat, kita panggil the stress test. Kalau katakan confirm, mungkin kita buat echo, nak tengok berapa kita panggil ejection fraction, function dia tu, supaya kita tahu berapa banyak dah masalah ni. Kalau katakan normal, okey, tetapi masih lagi ada masalah changes tu, maksudnya dia punya struktur jantung tu mungkin dia dah mengalami masalah dan boleh kena second heart attack yang lebih serius dan mungkin masa tu kita mengalami masalah yang lebih hebat lah. Tu dia nak beritahu tu.
Jadi faham walaupun ECG, tengok ECG macam mana. Resting ECG, lepas tu cek darah. Kolesterol semua okey normal tak? Kalau kolesterol normal, ECG normal, cuba buat stress test. Stress test tu dia lebih, orang cakap tu lebih accurate lah. Manusia dah, saya tak ambil gula putih dah 2 tahun. 2 tahun dah 2 tahun, cuma ambil stevia pun seminggu 2-3 saja. Saya banyak makan buah tomato, cherry pagi, saya ni bagus, itu favourite saya. Betul puan, bagus. Saya nak tengok lagi ada tak masalah sebelum ni. Okey. Itu bagus. Makan banyak sayur dan juga buah-buahan. Saya minta maaf kalau saya tak membaca sebab dia mungkin tak lalu dalam saya punya handphone ni. Nur Syuhada, okey, Nur Syuhada. Muhammad Zamri Adam, kalau minum kopi kuat boleh ke doktor? Kopi kuat ni lah masalah dia kan. Kopi kuat ni kadang-kadang, saya tak cakap semua, masalah sama ada kopi kuat ke atau suplemen ke, kadang-kadang dia letak ada, kita panggil sildenafil, taladafil, yang itu bahan yang terlarang, yang kita bimbang dia akan boleh menjejaskan kesihatan kita. Sebab tu saya dah beritahu dia tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia apa? Pertama sekali, lepas setengah jam, lepas 1 jam, memang alat kelamin kita akan bangun, nada keras dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, telinga kita, mata kita, dia akan menjadi macam merah, menjadi lebih panas sebab semua saluran pada muka akan mengembang. Itu menyebabkan kita rasa macam panas. Jantung pula akan menjadi lebih laju. Itu tanda-tanda bahawa kita mengambil ubat sama ada sildenafil, tadalafil ataupun herba-herba yang kononnya herba tetapi ada campuran ubat-ubat yang bahan-bahan yang terlarang. Jadi sama ada kopi ke, ubat herba ke, kalau dia ada macam itu, kita bancuh, minum, ada rasa macam itu dalam setengah jam, 1 jam, itu menunjukkan ada bahan-bahan terlarang. Haji Rambi, thank you. Bersama Aisyah Ibrahim, Alhamdulillah. Syarul Nizam Jemaah, adakah terlalu stres boleh menyebabkan ED? Stres boleh menyebabkan ED yang kita panggil psikologi. Selalunya dia tidak lama. Maksud dia sesekali saja. Dan daripada tu dia akan okey. Tetapi yang kita bimbang organik. Organik ni dia bertambah teruk. Makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk. Dan dia berlaku tidak mengikut situasi. Yang stres ni mengikut situasi. Maksud dia sebagai contoh, apa menyebabkan dia stres? Tempat kerja. Selepas kerja tu dah habis, dia akan relax, dia dah berfungsi seperti biasa. Tetapi untuk yang kita panggil organik ni, yang kita bimbang ni organik ni, yang bahaya. Di kalangan lelaki yang berusia 40 tahun ke bawah, 20%. Yang ini yang akhirnya yang menunjukkan bahawa ada tanda-tanda untuk mendapat serangan sakit jantung di masa hadapan. Jawab soalan. Ini Dewi Jaya Utasuhud. Doktor, makanan apa yang boleh meningkatkan sperma lelaki? Sperma lelaki adalah makanan-makanan yang bernutrisi. Secara amnya begitu, yang bernutrisi, yang mengandungi zinc, yang mengandungi apa? Yang mengandungi banyak vitamin E, zinc dan sebagainya. Jadi pilih makanan-makanan yang bernutrisi ini untuk membantu tubuh. Cuma kalau contoh memang tak cukup makanan-makanan kita ni, barulah kita ambil suplemen yang mengandungi zinc. Mengandungi apa lagi yang saya sebut tadi? Vitamin tu yang bagus untuk kualiti sperma. Kalau tak mampu juga kena buat, kena orang cakap tu kena ambil, mencubalah beberapa herba dan sebagainya yang kadang-kadang dapat membantu. Jadi banyak dia punya optional. Jadi bergantung pada bincang dengan doktor macam mana. Sebab setakat ni memang tak ada ubat pun sintetik yang untuk meninggikan tahap kualiti sperma ni, tak ada. Tuan-tuan kena usaha sendiri. Sebab masalah sperma ni tak berkualiti lain kalau tak ada langsung. Kalau tak ada langsung itu kita sebut sebagai azoospermia. Yang mana kemungkinan sumbatan berlaku. Maksudnya air mani tak keluar langsung. Jadi dia menyebabkan zero sperm dekat dalam ujian air mani tu. Ini ada tetapi contoh bilangannya berkurang. Ataupun bentuknya tak normal. Ataupun dia bergerak patutnya ke depan, dia bergerak pusing dan sebagainya. Yang itu menunjukkan kualiti sperma tidak baiklah. Maksud dia kena perbaiki dengan macam saya sebut tadi, berat badan kena turunkan, rokok kena berhenti, kalau minum arak kena stop. Benda-benda yang menyebabkan kita
kita punya tubuh kita expose kepada toksin macam gini. Seterusnya kita pergi sekarang dah pukul berapa dah? Ya, pukul kita teruskan jawab soalan lah selagi ada soalan 10:30 dah. Aiman Isa, Alhamdulillah, supaya jawab Aiman, kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh ajukan ataupun WhatsApp saya. Kerana WhatsApp ni nak kena explain panjang. Soalan satu je, pendek kan, tapi nak explain panjang tu kadang-kadang saya tak mampu tu. Nak kena explain panjang dan sebagainya. So, jadi itulah. Dr. Muhammad Rosli Kedah, Dr. Jus Al-Waqiah bagus tak amalkan? Jus apa tu? Al-Waqiah, saya tak ada pengetahuan tentang jus tu. Kamarul Izwan, salam doktor. Apa komen doktor tentang pengambilan air ketum asli tanpa campuran bahan-bahan lain? Pernah dengar kononnya air ketum ini boleh menurunkan paras gula, betul tak? Air ketum ni pada pendapat saya masalahnya ialah ada dua masalahnya. Yang pertama sekali dia menyebabkan penyalahgunaan tu yang menyebabkan dia menjadi addiction tu. Nasi ketum ni walaupun dia bagus manfaat, tapi kadang-kadang orang mengambilnya terlalu kerap, menyebabkan masalah addiction. Sebab mengikut maklumat-maklumat yang saya hadiri dalam seminar dan juga persidangan, ketum ni zaman dulu orang minum untuk dapatkan tenaga, untuk mengurangkan rasa takut. Sebab tu orang zaman dulu bersunat, contoh dia bagi minum supaya kanak-kanak ni hilang sikit rasa takut. Kalau tak dia berpeluh kan, hilang rasa takut, potong balik rumah, tidur dengan baik, bangun dah kuranglah sakit, ataupun bagi sikit lagi untuk kurangkan sakit. Bagi orang yang bekerja, ladang dan sebagainya, dia memberikan tenaga. Tetapi ketum ni dia tak termaktub dalam akta racun, tak silap saya, tetapi dia antara bahan yang terlarang. Dan yang terlarang ni maksud dia kalau kita minum positif memang kita kena lah. Jadi nak tanya sama ada boleh minum tak boleh minum, dia bergantung pada isu apa yang kita nak sebut. Isu legal, yang itu memang tak boleh lah, sebab memang positif macam kita makan kas-kas kan. Kita makan kedai mamak, dia ada kari, dia ada kas-kas tu. Kas-kas tu memang sedap. Setengah orang cakap boleh memberikan extra energi, tapi dia juga boleh menyebabkan air kencing kita positif. Jadi kalau kita air kencing kita positif, kita beritahu polis kita baru makan kari kepala ikan tadi kat kedai mamak, polis tak boleh nak terima. Positif tetap positif, walaupun kita sebut macam-macam alasan. Itu yang masalah. Jadi kalau nak, politician lah kena fikir kan macam mana kita boleh menukar undang-undang dan sebagainya. Untuk berkaitan dengan kesihatan, yang ini kena buat penyelidikan yang lebih mendalam. Penyelidikan lebih mendalam supaya dia mendapat manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Itu jawapan yang saya boleh komen, saya boleh berikan. Cik Zura, doktor, saya dah buat eko, keputusan doktor kata injak bocor 4 bulan. Saya buat test kadang-kadang rasa berdenyut-denyut dekat dada, tapi on and off. Adakah stress test lebih detail? Adakah suplemen yang sesuai? Kalau katakan masalah injak ni memang ni masalah struktur, bukan masalah function, bukan masalah metabolik. Jadi selalunya lah memang suplemen ke tak ada, memang susah. Kita tengok berapa tahap kebocoran tu, berapa teruk dia yang mempengaruhi, kita panggil echo ejection fraction tu. Kalau teruk sangat, kemungkinan doktor akan minta buat pembedahan. Kalau contoh kalau duduk pun rasa macam tempur, belum berjalan lagi, duduk pun dah termengar-mengar dan sebagainya, itu kemungkinan dia kena buat pembedahan. Kalau berlari, nak semput, itu kategori yang lain. Kalau katakan buat kerja-kerja rumah, contoh berjalan dalam rumah, membasuh sikit pinggan mangkuk pun dah rasa semput, itu kategori lain. Jadi tengok kategori sama ada perlu ke tidak. Suplemen khas tak ada, saya cadangkan ambillah makanan-makanan yang bernutrisi, makan bagus untuk kesihatan. Sebab ini sebenarnya dia akan membantu tubuh kita untuk menjadi lebih sihat.
Santi Juin, doktor boleh tak upload sesi ini sebab saya dah terlepas dari awal. InsyaAllah kita akan upload. Puan boleh lihat, tapi Facebook selalunya membenarkan lebih kurang dalam masa 30 hari. Dan juga setiap minggu hari Isnin, lebih kurang pukul 9.30 memang kita ada sesi perkongsian ni di Facebook saya. Jadi perempuan boleh mendengar dalam untuk sejam, sejam setengah, sejam cukup gitu dan bertanyakan soalan-soalan. Saya tak ambil gula putih. Okey, Roslan Isa. Apa soalan ni? Mariani Mak Said, doktor, adakah suami isteri yang jarang bersama boleh menyebabkan ED? Tak. Tak bersama tak menyebabkan ED. Tak bersama sebenarnya dia lagi lebih sensitif sebenarnya berbandingkan orang yang sentiasa. Kalau dah sentiasa lama-lama dia tak ada thrill lagi, dia dah tak ada rasa. Itu thrill ni sebenarnya dalam di sini, dalam otak kita ni. Dia bukannya masalah, kita panggil dia masalah metabolik ke atau masalah anatomi, dia masalah ni. Bila dah biasa sangat, itu yang menyebabkan tak thrill. Sebab tu adalah bisikan-bisikan, nak tengok benda lain, nak cari benda lain dan sebagainya. Sebab tu orang yang tak bersama, lama tak bersama sebenarnya lebih bagus sebab dia lebih seronok, lebih macam cakap tu lebih thrill lah. Jadi dia tak menyebabkan ED, dia tidak. Jus kunyit bagus doktor kerana mengandungi pinang muda, bagus lah. Ya, boleh cuba. Jus kunyit ni bagus sebagai anti-inflammatory. Kalau ada masalah, ambil jus, tapi selalunya kita tak amalkan selalulah, kita ambil sesekali. Jadi dia akan memberikan tahap kesihatan yang lebih baik sebab dia ada anti-inflammatory. Kamarul Izwan, terima kasih sama-sama. Nurul Syuhada, hukumin elok tak doktor untuk jantung liur? Saya cakap tadi, dia boleh ambil tetapi dia tak selalu. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali buat sendiri dan sebagainya. Haslina Modin, maaf doktor, saya kena keluar dulu sebab ada urusan hantar jenazah. InsyaAllah, masya-Allah. Okey, Puan Santi Juin, terima kasih atas respon. Zini, doktor, adakah ubat simvastatin berisiko menyebabkan ED di kalangan lelaki? Ubat tu sendiri saya rasa tak menyebabkan ED, tetapi masalah kolesterol tu sendiri. Kolesterol tu sendiri menyebabkan penyumbatan pada saluran darah, sama ada saluran koronari pada jantung dan juga dikatakan juga pada saluran darah di kemaluan. Dan kena faham bahawa salur darah di kemaluan lebih besar daripada salur darah pada koronari. Kalau sebagai contoh salur darah di zakar tu dia sumbat, tak boleh menyebabkan kekerasan, rasa keras dan sebagainya. Ini bermakna salur-salur darah yang kecil lagi sumbat. Yang besar pun dah tersumbat banyak, yang kecil sebenarnya mungkin dah 90% dan sebagainya. Yang itu, lepas tu kita cakap tadi, orang yang mempunyai masalah erectile dysfunction mungkin mengalami juga masalah jantung ataupun akan masa depan selepas 5 hingga 10 tahun akan mengalami masalah jantung. Jadi saya rasa cukup betul kot untuk kita perkongsian kita pada hari ini. Saya rasa mungkin minggu depan kita boleh bertanya, bersoal dan sebagainya. Jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan yang sentiasa memberi sokongan. Boleh beli produk Olive House ni dengan ejen-ejen yang berdekatan. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan pada waktu yang sama. Sekian. Assalamualaikum. Beras kita beli. Macam kita nak lepak mamak ke, jumpa kawan-kawan ke, suka hati kita lah. Beras kita beli. Macam isteri suruh kita ambil barang, angkat pinggan, angkat baju. Suka hati kita lah nak buat tak nak buat. Beras kita beli. Bang, Ya? tolong bancuh susu anak. Kejap, kita ada tetamu ni. Sekarang. Okey, baik. Saya nak pergi bancuh susu anak jap. Hai tuan, tadi cakap tak payah sangat dengan cakap isteri. Beras kita beli. Memang beras kita beli, tapi isteri yang masak. Beras organik keluaran Olive House. Penambat hati suami.